yang lebih rendah iman daripada misalnya rahimahullah itu satu kemungkinan yang boleh berlaku apabila engkau berbuat dosa. Jawab dosa itu, maka kata dia, maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan. Buat dosa, tapi tak berasa salah, tak berasa dosa, tak berasa dosa itu satu keburukan, tapi berasa dosa itu masih kebaikan. Bahkan berasa dosa itu kebaikan. Mungkin boleh berlaku gitu. Karena itu, oleh kerana persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak. Bila kamu sayang atau kamu bersahabat kepada orang yang jauh lebih rendah akhlaknya ataupun lebih jauh rendah imannya daripada kamu, jadi berasa tampuk. Pasal bumi ada bumi ada jodoh sokong ataupun jodoh lempung gitu. Jadi kita berasa tak apa lagi. Ada jodoh lempung atau tak. Jadi kita, kerana kita sayang dengan orang yang rendah akhlak ataupun orang yang rendah iman. Jadi keadaan yang itu tu jadi boleh berlaku. Jadi boleh berlaku. Apa boleh? Dan kita mana itu, kita mana itu ya selesai gitu. Maknanya sini kita boleh jadi dosa-dosa yang kita buat tadi kita tidak berasa dia buruk dan berdosa atau satu perkara yang jahat. Apabila ada orang yang menumpung kita, banyak kata warga yang kita buat ini tak salah, bahkan tidak termasuk dosa. Orang yang kata kita itu, oh ya, itu orang yang kita sayang dia. Lebih lagi kita kena dia dan kita sayang kepada dia. Maka Muhammad rahimahullah ta'ala dalam syarah dia ada sedikit lagi, dia kata bersahabat dengan yang lebih rendah budi iman itu sangat bahaya. Dia bayar. Jadi kira persahabatan kepada orang yang rendah akhlak ataupun orang yang tidak beriman ataupun orang yang tak ada iman ataupun orang yang lemah iman, maka kata dia adalah persahabatan yang membahayakan diri orang yang sayang. Sebab persahabatan itu mempengaruhi persahabatan ini. Dia rasa dia tentu kita dan dia mempengaruhi kita dan kita mempengaruhi dia. Mungkin dia bagi cadangan dan kita terima, atau mungkin kita bagi cadangan dan pun kita terima. Dan boleh jadi cadangan kita itu cadangan yang buruk, atau cadangan yang daripada guru kita tadi cadangan yang buruk. Lalu besok berlaku kepada sanak saudara daripada musuh Islam. Besok juga sekali dia menempung ke anak buah dia. Dia ni nak bunuh Nabi. Dia bebas budak. Sehat oleh dia banyak orang. Dia kata saya nak bunuh Nabi. Naik kuda ni. Naik kuda ni saya nak bunuh Muhammad. Kata dia. Jadi bila berita ni sampai kepada Nabi, Nabi itu kata dia bunuh saya bunuh dia. Jadi bila dia tahu perkataan Nabi ini sampai dia, Nabi bunuh dia bunuh Nabi. Jadi dia terlepas mau kenal dia kata Muhammad nak bunuh aku ni. Dia tahu. Jadi dia kenal dia. Sehingga sampai satu peperangan ini orang yang musyrik di Mekah nak kisah Nabi di Madinah. Dia kata kalau di Madinah pasal Muhammad pernah kata ada Muhammad kata apa-apa, tak lupa, betul orang. Jadi dia dah kenal dia. Tapi orang yang ada beli di kelana dia ni tepuk. Dia kata kaya mau kaya yang tak mahu. Kalau dia mau tak pergi, tak suruh bagian ni Allah juga nak pergi luar-luar. Jemput demo pergi lah dia. Tiku tu telepon pergi. Itu dia kenal dia. Tapi ada kerana jenis bahasa jenis orang kata dia kata kalau saya tak bunuh Muhammad hari ini, maka saya sentiasa berdebat dan kerana perkataan Muhammad itu
Jadi hari ini saya nak buat keputusan saya. Hari ini mana-mana pun dengan dia. Lalu dengan dia, ketika nampak Nabi duduk bersama dengan beberapa sahabat, maka dia telah padu kuda yang bagi kepada Nabi. Orang-orang angkat kuda dia tadi, maka Sayyidina Nabi telah minta izin dengan Nabi, biarkan orang ini kepada saya. Nabi kata tak apa, bagi di sini. Nabi buka itu. Rekor itu ceritanya menyebut bahawa kena sikit dia tukar dia. Gol dia tukar. Dia kata dia lalu berbeza. Ayat kata Muhammad telah bunuh saya. Oh, jadi Abu Jahal kata masuk oleh kamu. Dia tak mahu buat itu. Kena gol dia sikit. Jangan mati. Kau dia kata tahu dia tak kata nak bunuh aku ni siapa? Muhammad kalau dia kata nak bunuh aku, dia sudah yang tu antara kamu, aku mati ke? Yakin dia percaya kepada Nabi. Nabi tak percaya kepada beriman. Taslim beriman. Tapi dalam masyarakat Mekah pada masa itu, setiap perkataan Nabi yang tidak sakut dengan iman, boleh kata wajib setiap orang percaya. Ini masalah iman saja. Kalau iman ini hidayah tersampai. Itu pun dan keburukan itu dari situ menjerumuskan dia kepada kebinasaan di bahaya sisi. Ada pun perkara yang biasa berlaku kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka sering cari ku ataupun ku yang ada pada mereka ini saling memberi nasihat. Saling memberi nasihat. Maka menyebabkan mereka sentiasa duduk dalam satu suasana iman. Bahkan mereka akan saling tegur menegur. Orang-orang sehebat Muawiyah radhiyallahu anhu biasa tanya kepada sahabat-sahabat yang lain mengenai urusan-urusan pentadbiran negara. Biasa tanya supaya dia dibetulkan. Dalam banyak hal. Tapi kalau duduk tinggal orang yang lemah, biasa juga Muawiyah sendiri biasa tanya satu majlis oleh ramai-ramai. Muawiyah telah mengatakan sesuatu yang salah. Di sisi Muawiyah sendiri pun tentu salah. Tapi Muawiyah telah sebut daripada orang-orang. Maka tak ada siapa dia katakan. Maka Muawiyah kata kali lagi. Dia kata kali lagi. Kata kali lagi ini baru ada di kalangan sahabat. Betul dia. Kalau Tuhan kata itu tak betul, dia baru Muawiyah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Taala kerana masih ada di kalangan kita yang boleh menegur kesilapan dan kesalahan. Gitu. Jadi kata saya prepare pada masa saya katakan di pertama tak ada apa dia jawab enggak. Mana ada apa dia itu perkara yang salah. Tahu tidak bahawa satu perkara yang salah itu kalau pilih saja kata bahaya kepada saya dan bahaya kepada masyarakat. Gitu. Seolah-olah kepada pemerintahan dia sendiri pun. Maka lalu bila dia sentiasa berada dalam naungan perhatian para sahabat yang lain. Ini penting sohbah dipanggil sohbah. Yaitu kita bersahabat dengan kawan-kawan kita. Boleh kalau kita sohbah boleh, kita bersohbah dengan ulama ataupun oleh beramal dalam agama. Maka sohbah kita tadi bawa keberuntungan bagi kita sendiri. Itu dalam memperoleh ilmu mana-mana pun orang yang sohbah ulama akan dapat ilmu, akan boleh. Kalau tidak bersohbah, ngaji saja, dengar jauh-jauh, duduk di tangga-tangga, duduk balik-balik itu, kita payah wadah. Kita hanya jadi pendengar. Ya, kita tak dapat berkat daripada penyampaian dan boleh jadi kita tak payah manusia. Kehendak ataupun murah daripada perkataan guru, kehendak daripada guru kita sahabat kita. Itu penting sohbah. Tapi kalau sohbah kita ini kepada orang yang buruk, ia
mempengaruhi kita. Dia bagi cadangan. Kalau gini, maka kita pun bila melihat cadangan daripada kawan kita tadi, kita pun setuju. Tapi itu kadang-kadang semua ulama di zaman kita ni, oleh kerana zaman kita ni zaman suasana di gunung, maka kalau kita saing dengan kawan-kawan kita nampak satu benda yang boleh di sisi kita. Sebelum kita bagi syur atau cadangan bagi dia, kita selawat kepada Rasul. Selawat, ambil. Kata seluruh ulama, bila kita berselawat ni, Allah Ta'ala datangkan kita kecerdikan dan Allah Ta'ala datangkan ilham yang baik bagi kita. Ini perkara yang biasa berlaku dari diri Allah. Sehingga bila dia menyebut sesuatu, maka dia selawat. Atau bila tak ingat sesuatu, dia selawat. Bila selawat itu pengalaman mereka melihat suasananya menjadi lebih tenang dan dia bertindak dalam keadaan dan suasana yang lebih waras. Jadi cadangan-cadangan dia itu dikira sebagai cadangan yang baik bagi dirinya dan baik bagi keluarga yang diberikan. Jadi kita pun betul-betul ada pengaruh. Mari kita bicara tentang kalau ada masalah, apakah perlu bicara untuk saya selesaikan masalah saja. Itu kalau berlaku besok berlaku di kalangan sahabat, tidak ada kawan-kawan mereka panggil kawan-kawan mereka dan bermusyawarah dengan kawan-kawan mereka sehingga diberi cadangan oleh mereka yang penyelesai, sama ada yang menyelesai tadi dia sendiri sebagai pemutus kepada musyawarah tadi ataupun dia minta kawan yang memutuskan bagi pihak. Itu boleh. Tapi kalau kita saing dengan orang tertentu, dia akan mengaruhi. Banyak biasa cadangan yang buruk yang besok disyurkan. Kalau kita besok tengok satu keadaan cadangannya daripada musuh Allah Ta'ala terhadap satu orang tubuh besar yang dia mengajar ilmu agama sehingga katanya ribuan anak mudiknya pun mendapat kebaikan daripada ilmu sehingga kagumlah mereka dengan. Tapi mari satu orang laki-laki, mari satu iblis yang berupa satu orang laki-laki bagi beribadat kepada dia. Lepas tu bagi syur kepada dia. Bagi syur kepada dia. Pak muda-mudanya tegur ni, tengok kawan ini ibadat kuat ni, puasa sepanjang tak buka ni, malam tak tidur ni ibadat ni. Ibadat malam tak berhenti, yang mulai sampai cukup, puasa tak buka. Orang kata saya dah solatnya dulu dah solat, tapi ibadat tak kuat. Maka orang mana supaya saya ni dapat kekuatan ibadat? Dia dah dulu nak dosa. Kalau kuat ibadat, kalau kuat dosa taubat. Jadi taubat tak setuju, masa tak dosa. Dah bahaya. Atau ucapkan bahaya. Dan kan kita merasa kita tak dosa tu bahaya tak benar. Kita merasa kita tak dosa sebenarnya kita benar bahaya. Memanglah kita ni pagi-pagi dah bagi semai subuh dah duduk sehari tengah hari nak boleh nyapa kepada Allah tu. Kita zikir lah supaya doa kita apa kita lebih zikir pagi kita lagi juga pagi juga kita maya Allah pula semua. Mestilah kita sudah diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosa kecil kita, ada dosa-dosa besar kita tak buat dah. Dosa kecil Allah Ta'ala ampun dengan semaya semua. Kita tak main semaya lagi. Waktu kita akan berasa dosa lah. Itu satu keadaan yang baik. Satu keadaan yang baik. Kita tahu betul sopan santun kita dengan Allah pun boleh dikira dosa. Kita orang awam ni boleh jadi kita tak berasa kesalahan sopan santun kita dengan Allah. Tapi benarnya untuk orang mutarabbi ataupun orang yang mendekat diri dengan Allah banyak kagum. Lintasan-lintasan pun boleh dikira sebagai satu kesalahan. Seperti mana cerita yang lalu Allah sebutkan mengenai kesopanan, bersopan dengan Allah. Sopan dengan Allah Ta'ala dalam hal aku mana? Pernah berlaku ceritanya katanya orang laki-laki ini nama Junaid Baghdadi. Atas tengahnya Junaid Baghdadi banyak cerita. Ceritanya mengenai satu orang laki-laki yang duduk di masjid menunggu ketika buat mari jenazah. Macam dulu dia nak
bagi sembahyang jenazah di masjid, maka riwayat sembahyang masjid sekian. Maka orang mari tunggu jenazah tadi belajar istighfar. Biasa berlaku kepada sahabat, bila mana dia tidak nak mati, dia besar, dia kata kalau saya mati, tak sedar solat. Cuma kalau boleh tolong minta ampun bagi saya. Jadi sementara menunggu sembahyang jenazah ni, maka sahabat-sahabat akan berkumpul di masjid dan tolong istighfar bagi sahabat yang mati tadi. Itu biasa. Jadi kawan ini ketika mau tunggu jenazah ni, tiba-tiba mari satu orang laki-laki yang muda, mari satu orang laki-laki muda, mari bawa pun, bawa batin. Bawa batin ni mari minta sedekah. Sedekah jaga pokok dia ni dan suruh orang begitu dia. Maka kawan ni mari cerita, dia kata ni muda dia ni minta sedekah betul. Tahu satu keadaan kita kata tak tu. Pasal minta sedekah, PJM boleh buat, tapi malam. Dia ni. Jadi tiba-tiba jenazah apa? Maka sembahyang jenazah. Dan waktu malamnya dia sudah sembahyang maghrib dan isya. Biasa lepas sembahyang isya dia akan duduk atas jadah dia dan bertasbih sebanyak 2000 kali sebelum tidur. Ada lagi begitu amalan-amalan biasa dia. Tiba-tiba bila duduk lalu tulis dia tak boleh nak kata. Tasbih dia tak boleh nak sebut. Sehingga dia terlena. Jadi kok. Tengok. Dia kekuatan ibadah ni apabila waktu itu dapat kesukaan Allah, baru dia boleh buat ibadah. Bila dia buat salah dengan Allah, dia tidak diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk dapat buat ibadah. Jadi dia juga pakai juga gitu. Kalau dia kita tak jaga main tahajud itu gitu. Tahu? Banyak skor kita, banyak dosa kita, banyak kemurkaan Allah Ta'ala yang kita buat, dan ada sedar dan tidak sedar. Maka bila dia jadi kau tadi dibawa baginya satu tali yang besar, jenazah mayat butuh dia ngumpat, dia ngempet dari hati tadi, ngempet dari hati. Kalau budak itu malam bagi kita minta sedekah. Jenazah ini dibawa kepadanya dan dikatakan baginya, makan budak ini, makan lagi. Dia pun kejut, jatuh dengan rasa bersalah kerana dia telah sentuh bulu. Sehingga didatangkan jenazah kawan itu untuk dia makan. Jadi gambar sini nama kata dia ni sebenarnya telah ngumpat kepada budak itu. Padahal tak boleh mulut hati. Lalu budak itu ngepek dalam hati. Skor. Itu sopan santun dia dengan Allah. Anda terjaga. Terjaga sampai santun dia dengan Allah. Kita ada sifat ilmu. Maka dia menjadi 2-3 hari mencari. Dia cari budak ni Nabi minta maaf terhadap sangkaan buruk dia tadi. Sehingga akhirnya dipertemukan Allah dengan satu laki-laki yang terjual kedas itu. Dia kata, awak cari budak laki-laki ni kau. Dia kata, ya awak sikit budak ni. Maka kata pendai tadi, awak pergi di ujung kampung. Dia pergi. Dia kata, sekarang budak ni putih orang duduk awak pernah dia pergi cari. Dia duduk pada benda ni kapal dah boleh monti jualan mana. Jadi dia pergi di ujung kampung tu adalah budak ni duduk. Dia pergi siapa tu bagi sadar kepada budak ni jawab salah. Dan budak ni tanya, nak lagi? Nak lagi? Tak saya aku tahu. Mari kata saya bermohon maaf dan budak tadi kata saya maaf. Saya akan boleh begini. Beli maka dia boleh dapat buat ibadat seperti biasa. Buat ibadat seperti biasa. Ayatnya kemungkinan kesalahan yang berlaku dalam diri kita ni sebenarnya berlakuan wajib kesalahan. Maknanya kalau kita orang mukarram ini Allah Ta'ala tegur dengan serta merta walaupun sangka buruk dia itu sekadar benda yang ada dalam hati. Maka itu bahagian ngupaan itu sudah tahu. Bahagian kita nak kata kau ini kalau boleh, pak kata kau itu boleh kata kau walaupun dari kadang-kadang bungkus logo, tapi perkataan itu tadi jadi satu perkataan yang buruk. Dia jadi satu dosa dan dia jadi satu titik hitam dalam hati kita. Jadi kawan ini dia mari orang untuk kubur tadi dia untuk guna dosa.
Tapi ibadat tak kuat. Jadi itu tadi, kata agama saya nak ada kan oleh sekali. Ada oleh mana? Ada oleh kau. Ada mana oleh sekali. Maka kata dia, minum aku. Nah dia kata dia, zina. Zina di bawah balik. Kata yang bicara ni dia kata kalau balik, bunuh orang. Bunuh. Enggak. No. Dia kata kalau gitu tak saya zina dan tak saya bunuh, minum aku. Minum aku. Masa aku nak beli aku. Ini orang tak rasa dengan tak dibaca lagi. Kalau ni pun betul lah. Kalau ni ada orang jual sekian-sekian di tempat, orang sekian-sekian, bila kita satu orang perempuan jual macam itu. Maka dibelilah agak dan diminum. Maka dizinai perempuan tadi dan balik suaminya dibunuh. Terangkat kita. Betul-betul ada cerita ni. Kalau kita ayat itu cadangan yang boleh diberi. Kita tak kenal siapa dia orang sayang kita. Tak. Apa dia yang bersumpah dengan kita. Ada boleh jadi ada orang yang kita kenal. Tapi boleh jadi kita tak nampak cadangan dia tadi. Apakah cadangan dia tadi yang terbaik? Ataupun cadangan tadi bahaya kepada kita. Ya kita boleh bicara dia kadang-kadang boleh membahayakan kawan-kawan kita. Cadangan yang lebih baik. Ataupun dalam mesyuarat katakanlah kita nak beri satu-satu cadangan. Boleh jadi cadangan kita tadi membahayakan orang lain. Kita tak bohong. Dah, mari kita. Aku cadangan-cadangan kita tadi. Apabila kita bersama dengan masyarakat. Sebab tu setengah-setengah bahawa ahli ibadat ni dia menjauh diri daripada manusia orang ramai. Dia tidak membahayakan orang tidak membahayakan dia. Itu nah. Sama lagu tu. Semua kita sama-sama bahawa ahli ibadat dah. Sama-sama mari masjid ni. Kita bertindak atas dasar kita pakat jiwa untuk mencari atau mencapai Allah Taala. Itu tak apa. Tapi setengah-setengah orang ahli ibadat ni dia bukan tak anggap orang sangat, dia takut dosa diri dia terhadap orang atau orang buat dosa yang melibatkan dia. Atau dia rasa. Tentu di tengah-tengah masyarakat yang bahaya. Maka kata dia percaya. Sahabat ini juga dia selain daripada pengaruh mempengaruhi, dia jadi percaya mempercayai. Sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat atau membetulkan kesalahan sahabat yang kita sayangi. Nak betul sayang kita, pelajar juga. Masa sayang kita saja. Kita besar suka beliau, dia bersuka kita. Takut kita tegakkan dia letih. Ataupun kalau kita tegak dia tak letih, dia jadi sesuatu dalam hati. Enggak, sayang aku lama ni. Okey, hal itu dah. Jadi bahkan untuk kesetiaan sahabat agar membela kita dalam kesalahan dan dosa kekeliruan itu. Ya dengan itu kami pasti akan binasa kerana kamu akan binasa kerana sahabat tadi. Jadi Muslim Rasulullah Taala saya keluar kita sebenarnya sini adalah untuk kita bersama dalam bergaul, sama-sama diri kita ni dalam bergaul untuk pada akhir kita lagu menjaga supaya kita dapat jadi hamba Allah Taala yang taat. Dia suruh cari guru yang boleh bawa kita. Tapi itu kalau guru yang menjauhkan diri kita dengan Allah, jangan besar. Tapi kalau guru yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah, boleh besar. Jadi kena tengoklah. Kalau guru kita kepada sesuatu yang membahayakan kita dengan Allah, itu bahaya. Bahkan ulama-ulama terdahulu bukan semata-mata orang awam yang dia berkawan itu dia ingat. Bahawa bersama-sama negara itu dia ingat. Sehingga dinyatakan pernah berlaku kepada seorang ahli ibadat ketika dia duduk zikir sampai kampung. Tiba-tiba mari satu orang lelaki pondok mari air Zamzam. Pondok mari itu. Dia kata air Zamzam awak ambil. Dia kata saya ambil di Telaga. Awak cedok ke kampung. Saya cedok ke timur duduk di Telaga. Dia kata timur kerajaan. Saya tadi
ambil ganti pot, ganti pot itu pasal dia takut subhat, takut kekerasan telah digunakan oleh raja-raja pada masa itu yang zalim yang telah mengambil harta rakyatnya dengan kekerasan atau dengan cara yang tidak betul. Lepas itu dia beli demo untuk kawin untuk agama orang lain. Jadi dia sebagai ahli ibadat tak sendiri tuai dan ambil ganti pot itu orang itu sebab begitu waktu atau tempo mereka sebut. Tapi waktu dia sangat jago, sangat ingat. Pasti orang kita pasti lu ingat dia bahaya. Lagi Sayyidina Abu Bakar biasa berlaku sekali kepadanya. Khatam dia wak bagi susu bubuk dari engkau wak bagi. Abu Bakar pun nampak susu ni kan untuk minum dia sok makan bubuk minum sekali. Jadi khatam dia pun tengok Abu Bakar ni sekarang dia akan pakai sesuatu, dia tanya dulu bagaimana? Tahu. Jadi hari itu pakai Allah buang selalu, itu kan? Dia kata, tuan, tak tanya dulu, kau tu semua gimana? Dia nak malu aku. Tahu, kalau dia pergi kalau. Jadi di sisi dia ni nak tahu benda tu boleh minum betul. Maka bila dia ada pada Abu Bakar, dan Abu Bakar minum selalu. Jadi dia tanya, apa? Tak tanya. Abu Bakar kata, mama gimana? Dia kata dulu masa saya muda-muda dulu belum Islam, saya jadi tukang. Saya jadi tukang. Dan bila saya bohong satu hari orang ni, dia tak ada penting nak bayar hukum. Jadi saya balik ke kampung. Dia untuk susu sebagai bayar rekod dulu. Jadi ambil upah, bohong dia ambil dulu, nuju dia ambil dulu, ambil upah dulu suami. Jadi buat balik ni, bakar dengan air susu masuk ke separuh ni. Dia tolong dengan air sejuk, dia semua kekul dia dimuntahkan semula. Aku akan bakar. Itu bagaimana yang kerana apa kita kata sahabat dia juga walaupun khadam. Jadi sahabat-sahabat ini walaupun khadam dia anggap orang ini adalah kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia yang dia anggap beragam. Bila bunyi kata binti upah daripada penunjuk nama dulu kan, apa pakai Islam. Kita mana masuk terdekat, boleh ada dari apa? Satu lagi ada cara apa? Satu nak kita dua lagi. Dia merupakan pintu rumah dan dia tu menyebabkan dia muntah segala sesuatu yang diminum. Bapak hadirin-hadirat sekalian, kesetiaan sahabat yang mana boleh menyebabkan kita bela dia. Bahasa dia orang gitu. Kita ni. Maka kita akan bela dia. Bela walaupun dia buat salah. Cuma kalau tuan-tuan nak bela sahabat kita, mana nak masuk hukum, apa? Kata setengah ulama, apa? Kita membela saudara kita yang masuk hukum. Kita tipu lekat, kayak kata lekat ni saudara kita ni gerupi. Ataupun ketika mana supaya jenazah, jadi medannya, apa kamu bersaksi atas jenazah ini? Jadi orang yang tak tahu tu jawab, baik, kena jawab baik. Orang yang tahu tu dia lah. Okay. Jadi boleh menyaksikan kebaikan atas jenazah ini. Walaupun kita tak tahu dia, tak kenal dia. Tapi itu sokong kebaikan. Tapi kepada orang itu tak. Orang itu kalau satu benda tu memang keburukan, tadi nak kita bersaksi atas kebaikannya. Sudah. Dan kesalahan-kesalahan yang dia buat, maka apabila benda dia buat satu kesalahan, maka wajib kita menyatakan kesalahannya. Lalu kita mengatakan betul. Walaupun kawan-kawan yang kita sayang, cuma dia takut, dia tuduh sokong perbuatan kawan. Dan kalau pemimpin zaman dulu atau raja-raja zaman dulu, dia panggil ulama-ulama untuk bincang, nak pelulu bagaimana dia nak buat. Dia nak pelulu bagaimana kita nak buat dia keadaan. Maka diminta ulama-ulama
Wariat tanpa boleh. Cari gapo kaedah yang boleh buat kata tak apa. Itu apabila ulama berhadapan dengan pimpinan atau penegak-penegak tersebut, maka setengah-setengah mereka melarikan diri daripada pimpinan mereka. Lari daripada pimpinan mereka, takut-takut dia menjadi penyokong ataupun menjadi kita kata kawan lebih. Suruh kata tak apa. Suruh kata tak apa. Itu bahaya. Kerana hukum. Sedang seorang tidak dapat membetulkan diri sendiri kecuali dengan kacamata orang lain. Sekarang lagi sini Musani rahimahullah ta'ala kata bahawa kita ni tak dapat membetulkan diri kita sendiri kecuali dengan kacamata orang lain. Kita bertanya buku kita juga, adakah pendapat saya buat itu? Tapi kalau buku kita tak cukup, kita tanya, tak apa, betul tak? Tetapi jika justru kacamata orang lain itu pula mengakui mata kita, maka bahayalah yang pasti menimpa pada kita. Mesti bahaya itu jumpa kita. Maka ini suasana yang betul. Jadi dia bimbang, takut terjadinya sesuatu perkara yang kita tak nampak sebagai satu dosa. Akhirnya ada orang yang menyokong tingkat kaki. Kalau ini kepada orang tak cukup, dia cari apa boleh. Kau tak apa. Kalau dia orang insya-Allah dia tanya, dia nampak ada waktu rokok dari poket ustaz, dia tanya ustaz tak apa insya-Allah. Dia tanya ustaz ada waktu rokok dari poket. Supaya pandangnya dia tadi tepat dengan kehendak dia. Itu betul tu kenapa? Waktu masa dia kandang nak itu, dia kandang nak jawab apa dia tu, betul ke apa dia? Tapi kalau dia nak juga, kena dicari waktu malah. Dicari tengok dari buat titik, tak ada rumah pokok tak. Apa boleh kita tanya buat titik boleh tengok? Oh dia ya, sekian. Tapi kalau pergi tu orang ngantuk pukul tu. Tak, boleh tak tengok buat titik, boleh tak? Pasal kita nak tu. Kita nak. Jadi pada orang tak boleh waktu tu kan. Jumpa kita. Sini Muslim naknya kepada orang yang nak cari buat titik dah. Maka melihat persahabatan dia dengan kawan-kawan dia tadi pun sebenarnya perlu dia sayang dia supaya apabila dia bersama dengan kawan-kawan dia tadi dia saling betul-betul di mana sahabat boleh tanya di antara sahabat yang lain sepanjang kita berkawan pun ada kesalahan kawan-kawannya saya ada kesalahan saya awak nampak ganti tolong nasihat sikit. Maka berkata sahabat, saya tengok apa yang tuan-tuan ni boleh. Cuma ada sekali apa lebih. Maka apa? Ketika awak makin mendapati 2 lauk lebih daripada 2 lauk. Jadi sahabat ni tegur dah. Makan roti bayar dia dengan 2 lauk. Kalau kita kan nasi kita ada aja lagi, dia lagi susun lagi udah lagi. Kalau di sana 2 lauk kan tadi 15 ringgit lah. Mau kosong. Dan 2 lauk pun dapat tegur daripada kawan. Itu kawan-kawan yang baik. Jadi kalau memberi nasihat baginya supaya kehidupan sentiasa berada dalam kerukunan. Tentu hadirin tidak sekalian, bila kita lihat kehidupan yang berlaku dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat melihat inilah peribadi jiwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh yang jelas dan orang yang dipilih teladan dia tadi telah dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang laki-laki yang hebat. Dan semuanya saling bergantung di antara mereka untuk saling memberi nasihat sesama. Dan mereka ingat benar daripada kawan-kawan yang daripada kawan-kawan. Dan itu Muslim rahimahullah ta'ala telah buat pesan kepada kita sendiri. Boleh jadi dia nak suruh kita ingat kat sini, suruh kita ingat
menyatakan bahawa boleh jadi kita ni jadi keliru kalau kita saing dengan orang yang buruk. Keliru terhadap perbuatan-perbuatan kita. Jadi oleh itu tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, kita kena ambil ingat kawan-kawan yang kita nak saing tadi, kita saing dengan orang yang mencari Allah. Ataupun orang yang umat di dalam menunaikan pengabdian kepada Allah. Sebenarnya bukit ini adalah sambungnya daripada bukit yang 53 yang lalu. Dan bukit yang lalu yang sebelum daripada ini pun ada sebutkan mengenai berkawannya kita. Mana kalau kita mendapati satu orang yang dipanggil orang alim, tapi dia sangat menurutkan hawa nafsunya, maka kita tak boleh saing. Apa alim kan? Tapi orang ini menurutkan hawa nafsunya, tak boleh saing. Tapi kalau kita dapati orang itu walaupun orang jahil, tapi dia tidak menurutkan hawa nafsunya, dia sentiasa berpuas sesuatu mengikut apa yang Allah Taala kata. Sehingga Muslim Rahimahullah Taala kata, dari mana orang alim nak boleh jadi orang alim puan kalau dia itu sentiasa menurutkan hawa nafsu, dan lagu mana orang itu tidak ada agak jahil kalau dia sentiasa berpuas sesuatu mengikut kehendak Allah. Tidak itu, tidak tunai mengikut kehendak hawa nafsu. Maka berkawan kita ni, kalau nampak orang itu alim tapi banyak menurutkan hawa nafsu, itu bahaya itu. Lalu tu sambung ke sini dalam berikutnya ni, dalam surah 54 ni kita mendapati bahawa Muslim Rahimahullah Taala bayang supaya kita saling ingat dengan kawan-kawan yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Lalu itu tiap-tiap kita kena berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang di keliling kita adalah orang-orang yang baik, yang sentiasa bawa diri kita atau sentiasa mengaruhi kita kepada amalan-amalan yang baik dan hidayah-hidayah yang baik. Walaupun ada setengah-setengah orang, bila dia nak jaga orang panggil sebaik mohon, dia tengok kawan tu ni nak buat titik, dia pergi buat titik. Dia kita ni buat titik kali yang kawan tu. Kawan tak semua, dia buat titik. Dia kawan tak sayang kawan tu, dia bagi masjid. Dia ingat, Pak kita tak buat, dapat pakit tu. Ada pakit tu. Pasal kita nak gaya dia. Tapi peringkat-peringkat tu kena tengok juga kemampuan-kemampuan kita yang boleh bawa bahaya. Kerana kita duduk dalam suasana-suasana yang buruk ni boleh mengurangkan iman kita. Boleh mengurangkan iman kita. Jadi kalau kita jadi memang tak buat agak sangkut dengan alat ini dengan pohon ni, lama-lama bakit tu. Sehingga kawan kita ni mikir aku ni dah sobat buat atau apa. Kita mikir aku ni tak ada. Macam-macam boleh buat. Nak jadi seperti dia kata. Kita nak jadi pun dia nak jadi seperti itu. Jadi kita jatuh di jurang kebinasaan, dia dapat perbaikan. Boleh jadi. Lalu itu tiap-tiap kita, kalau kita dalam posisi yang mana sekalipun, kita kena sentiasa berdoa dengan Allah agar Allah SWT bimbing kehidupan kita menuju jalan yang Allah Taala kata. Ketahuilah, agama di kalangan para ulama menangisi suasana-suasana yang suasana terjadi pada keadaan-keadaan yang dia berarti, maka dia jadi takut dan menangis. Saya pernah dapati satu orang guru yang dia menangis di hadapan hidangan. Menangis di hadapan hidangan. Walaupun kita ni sama dengan kita dan kita ikan, benar dia takut juga dari dunia nyata kita. Satu orang ulama, dia menangis ketika dalam hidangan. Dan dia boleh jawab seperti itu juga. Jawab bila ditanyakan kepada dia, apa yang jadi jatuh air mata? Dia kata, saya teringat satu perkataan yang dikata oleh guru ketika orang tanya dia menangis di depan hidangan itu. Dia menangis di depan hidangan. Jadi dia kata, saya tengok awak masa nak makan dalam hidangan ini nasi minyak. Lepas tu ada dalam nasi minyak ni, orang zaman dulu dia buat nasi minyak, dia buat kayu mani. Kayu mani ni dia sempok tak tepi, tak ada siapa dia ambil bulu ke kau makan tu. Tak. Tidak masa dia, kita tidak makan kayu mani. Tapi kayu mani ni orang cukup dari nasi minyak. Tapi masa nak makan nasi minyak, orang sempok tak tepi. Jadi dia kata, adakah saya duduk dalam masyarakat yang membawa manis kepada masyarakat? Bila ada saya beri nasihat kepada orang yang pakai kisah ilmu. Bila ada saya ngajar orang pakai ngaji Quran. Tapi bila sampai masa hisab di hadapan Allah Taala, saya terkeluar seperti kayu manis yang tidak dimakan. Jadi dia cerita mari takut dia ni semua kayu manis yang boleh duduk dalam masyarakat untuk memberi kebaikan bagi orang ramai.
Tapi siapa masuk hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sepok kuping. Allah Taala sepok kuping. Boleh jadi tak ada keikhlasan. Boleh jadi kita ada salah dengan Allah. Boleh jadi orang kata tadi bahaya mengucapkan sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sepok seperti kayu manis dalam hidangan. Ini kita kena ingat. Kita kena ingat. Sehingga Allah Taala ampuni kita. Dan Allah Taala bimbing kehidupan kita termasuk orang yang Allah Taala siap. Di posisi mana sekalipun kita. Maknanya posisi kita bagi yang ngajak, atau posisi kita dalam masyarakat sebagai orang yang terhormat atau orang yang dihormati, atau kita orang yang berpengaruh, kita sebenarnya bahaya, masih bahaya. Kerana di hadapan Allah Taala, posisi yang kita duduk sama ada kita duduk atas kursi apa kita kata pimpinan, orang yang berpengaruh, orang kaya yang dihormati, orang miskin, apa saja kedudukan, ada dilayan di sisi Allah Taala. Bukan itu kebaikan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang mana yang beramal, orang yang beribadat semata-mata kerananya, orang itulah. Walaupun rupa dia kadang-kadang tidak nampak kaya, atau orang tidak semak, atau orang yang tidak pakai baju komah, semua itu tak ada nilai yang apa-apa di sisi Allah. Yang Allah Taala nilai keikhlasan dalam pengabdian kepada Allah Taala. Lalu itu yang kita pun masih guna bermohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bagi sebagai mu'min jadi pendengar setia yang kita mendengar peringatan-peringatan, maka tiap-tiap kita pun boleh memandang buruk kepada mana-mana orang dan ketahuilah bahawa yang kita belajar daripada kitab ini adalah untuk diri kita. Bukan kita nak dibaca orang untuk kata demo masuk neraka orang awal hari-hari pada kita ini masuk surga tidak ada awal kali lagi di situ. Kerana kita sebenarnya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan dalam hati kita, di mana Allah Subhanahu wa taala itu khabirul basir, yang melihat benda dalamnya dan melihat benda-benda zahir. Betul ya,